Majlis Kaji Kebangsaan NWC menggesa para majikan tempatan supaya memberi pekerja mereka bayaran khas sekali sahaja untuk membantu menampung kos sara hidup yang meningkat. Yang merupakan kali pertama NWC memberi saranan sedemikian sejak tahun 2011 dalam usaha meningkatkan lagi gaji. Kos sara hidup dan kadar inflasi teras yang semakin meningkat menjejas teruk ramai rakyat Singapura. Ketegangan yang semakin meruncing di Timur Tengah pula boleh menaikkan lagi harga bekalan tenaga. Tahun depan, kadar GST akan naik 1% mata. Tekanan inflasi sebeginilah yang mendorong NWC untuk menyarankan garis panduan baharu. Antaranya, majikan digesa supaya memberi bayaran khas sekali sahaja kepada pekerja masing-masing untuk menampung kenaikan kos sara hidup. Persekutuan Majikan Kebangsaan Singapura SNEF mengalu-alukan langkah ini. SNEF tidak menetapkan berapa jumlah yang patut diberi majikan. Ini terserah kepada keupayaan dan prestasi syarikat. Selain itu, NWC juga menyarankan agar pekerja pentadbiran sepenuh masa dan para pemandu diberi gaji asas lebih tinggi. Kedua-dua golongan itu disertakan ke dalam model gaji progresif pada Mac tahun ini dalam usaha meningkatkan pertumbuhan gaji yang berdaya kekal. Sekitar 52,000 pekerja dalam dua bidang ini dijangka mendapat kenaikan gaji sehingga 32% mulai Julai tahun depan. Bagi semua pekerja yang menerima gaji kasar sehingga $2,500 sebulan pula, para majikan digalak supaya memberi kenaikan gaji bulanan sekurang-kurangnya $85 jika syarikat mencatat prestasi baik. Pergerakan buruh mengalu-alukan saranan ini sebagai tepat pada masanya. There's many on the ground has also been given very consistent feedback, about the cost of living pressure that the workers are facing. So this remain persistent despite of the economic growth. And at the same time, we also observe that inflation is also expected to be somewhat elevated for some time. And interest rates have also risen in response to a tighter monetary condition, making home and consumer loans more costly. So these are the factors that we have also taken into consideration. NWC juga menekankan betapa perlunya majikan menerapkan gaji fleksibel di mana pembayaran berubah-ubah mencerminkan sumbangan pekerja. Selain itu, NWC juga menekankan peri pentingnya meningkatkan kemahiran pekerja sambil membentuk semula pekerjaan. Semua saranan ini sudah pun diterima pemerintah dan akan dilaksanakan Disember ini. Kementerian Kesihatan MOH sedang mengkaji cara-cara untuk membezakan premium insurans berdasarkan mereka yang mengamalkan gaya hidup sihat atau yang sebaliknya. Pada masa yang sama, kementerian itu juga sedang menimbangkan langkah-langkah kawal selia bagi mengurangkan pengambilan garam serta memberi insentif untuk menggalak orang ramai supaya kekal cergas. Menteri Kesihatan Ong Ye Kang memberikan perkembangan tersebut semasa berucap di Forum Dasar Ekonomi Singapura. Encik Ong menarik perhatian kepada keperluan untuk mengurangkan pembaziran sumber-sumber jagaan kesihatan. Misalnya, para pesakit yang mempunyai perlindungan insurans mungkin memilih rawatan khidmat diagnostik atau ubat-ubatan yang lebih mahal walaupun mereka mungkin tidak memerlukannya. Encik Ong menyifatkannya sebagai satu bahaya moral. Jika setiap pesakit dengan perlindungan insurans berbuat demikian, dan berkata tindakan seumpama itu hanya akan menaikkan kos jagaan kesihatan negara. Our conclusion is that to moderate the excesses and wastage of healthcare, there will likely need to be tighter rules on healthcare insurance. We are working with all stakeholders on all other possible changes to reduce moral hazard, moderate healthcare cost increases, and make healthcare insurance affordable and fair. Dana lebih $3 juta akan diperuntukkan untuk memacu pertumbuhan huraian mampan bagi syarikat-syarikat pemula. Itulah antara peluang-peluang yang disediakan Singapura bagi membolehkan syarikat-syarikat membangunkan inovasi teknologi mendalam. Satu tapak ujian juga sedang diperkenalkan untuk syarikat-syarikat menguji huraian kecerdasan buatan generatif yang boleh juga digunakan dalam bidang-bidang seperti pemasaran, penjualan dan pelibatan pelanggan. Bercakap di pelancaran inisiatif-inisiatif baru itu, Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat menekankan betapa pentingnya untuk memperluas dan mengukuhkan kerjasama global untuk memanfaatkan teknologi baru sedemikian. AI promises to be a general-purpose technology with potential applications across many sectors of the economy and society.
It is also a rapidly evolving technology. A good ecosystem must empower startups and enterprises across different domains to use AI appropriately and help them build capabilities. At the same time, we must have guardrails to harness the growing potential of AI safely and responsibly for the good of humanity. Singapura sedang bekerjasama dengan Google Cloud untuk menyesuaikan programnya bagi syarikat-syarikat pemula di sini membangunkan keupayaan dalam AI. Singapura juga sedang bekerjasama dengan Mumbai, Sydney dan Melbourne untuk meluaskan rangkaian antarabangsanya menerusi program bimbingan dan perkongsian teknologi. Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen menggesa pihak-pihak berkuasa pertahanan dan ketenteraan di rantau ini supaya saling berhubungan. Langkah itu, kata beliau, penting demi mengurangkan risiko berlakunya salah perkiraan dan perkara yang tidak diingini. Berucap di Forum Keselamatan Peringkat Tinggi Siang Chan di Peking pagi tadi, Dr. Ng menyifatkan usaha mencegah konflik fizikal di Asia sebagai tugas paling penting bagi dekad akan datang. Tambahnya, sama ada Asia boleh bangkit dan makmur seperti dahulu bergantung kepada keupayaan rantau ini untuk menjamin keamanan di tengah-tengah keadaan geopolitik yang semakin tidak menentu. What has happened in Europe and the Middle East must never occur here. Simultaneous conflicts in Asia, Europe, and the Middle East will be catastrophic for our world. A physical conflict in Asia, whatever the rationale, whatever the precipitating cause, will be devastating. We must do all we can to avoid it. Bagi China, Forum Siang Chan itu dianggap serupa dengan dialog Shangri-La yang biasanya diadakan di Singapura. Forum itu berlangsung sedang konflik antara Israel dengan Hamas dan perang di Ukraine masih berterusan. Menyentuh tentang isu persaingan strategik antara China dengan Amerika Syarikat, Dr. Ng menyifatkannya sebagai salah satu teka-teki penting bagi generasi ini. Beliau berkata walaupun perbezaan antara kedua-dua negara itu akan sentiasa wujud, senario G2 yang mana dunia berpecah dan didominasi oleh China dan Amerika Syarikat tidak akan menjadi satu kenyataan. Presiden China Xi Jinping dan rakan sejawatannya Presiden Joe Biden dijangka bertemu bulan depan sedang mereka berusaha mengurangkan perbezaan antara kedua-dua pihak. Neither will the world be better off if either the US or China declines. We need both a strong United States and a strong China if we are to effectively address global challenges. What is needed is that political commitment and hard work from both countries to improve relations. Saudara pengasas Badan Amal Free Food for All FFFA, Nizar Muhammad Sharif, meninggal dunia pagi tadi pada usia 53 tahun. Allahyarham Nizar menubuhkan FFFA pada tahun 2015 untuk menyediakan makanan kepada mereka yang memerlukan. Antara sumbangan terakhir Allahyarham Nizar ialah mengagihkan makanan dan 3,000 liter air ke Carikan Gaza baru-baru ini. Beliau awalnya mengagihkan makanan percuma di masjid-masjid tempatan. Usahanya kemudian mendapat sambutan baik dan akhirnya disokong ramai relawan dan penderma. Sejak itu, FFFA meluaskan usahanya dan kini sudah mengagihkan makanan kepada 144,000 orang, termasuk golongan berpendapatan rendah, warga emas dan juga pekerja hijrahan. FFFA merupakan satu-satunya badan amal di Singapura yang menyediakan hidangan siap dimakan sebagai satu huraian bantuan makanan mampan yang dilakarkan untuk menangani isu sisa dan jaminan bekalan makanan. Dalam tahun 2020, Allahyarham diberi anugerah Presiden bagi kesukarelawanan dan kedermawanan kerana sumbangan besarnya untuk membantu masyarakat semasa pandemik COVID-19. Sumbangan Allahyarham tidak terhad kepada Singapura. Baru beberapa hari yang lalu, beliau menulis di LinkedIn bahawa beliau berjaya mengirimkan sebuah lori air yang mengagihkan 3,000 liter air di Gaza. Dan seminggu lalu, beliau mendedahkan pengagihan makanan sudah dimasak kepada penduduk Palestin. Menariknya, ini dapat beliau lakukan meskipun terlantar di katil akibat pelbagai penyakit. Berita Mediacorp dimaklumkan jenazah Allahyarham Nizar Sharif akan dikebumikan esok.